وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma ftah alaina bifutuhil arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis berceramah boleh buka kot. Tak dengar boleh sikit. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Bila saya buka tak apalah kot. Tak dengar kan. Dia sebenarnya cara pakai mask ni ialah kalau biru ni depan bermakna kita sihat, kalau biru dalam tak sihat. Itu cara pakai mask. Kemudian pakai mask ni di tempat yang crowd, macam surau masjid yang berhimpit, wajib pakai mask dalam kenderaan, pasar raya dan sebagainya. Itu kita punya keselamatan lah sebenarnya, insya-Allah. Jadi pertama-tama tuan-tuan perempuan dekat Allah SWT, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah SWT kerana masih lagi memberi kita taufik hidayahnya untuk kita datang ke rumah Allah dalam usaha kita mentaati segala perintah Allah Ta'ala dan juga melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Dan syukur pada Allah Ta'ala juga kerana memberi taufik kepada hukumat ataupun kita punya pemerintah untuk memberi ruang kepada kita solat berjemaah dan kemudian dapat mengisi masa antara waqtain, iaitu dua masa ini, iaitu maghrib dan isyak ni dengan kuliah dan pengajian. Kalau tak ada pun orang melonggok kan. Baik ada buat. InsyaAllah kita pun setakat ni orang masjid memang jagalah. Setakat yang kita tengok setakat ni belum ada kluster lah daripada orang masjid, melainkan kes pertama lah tu kes Siptaling lah. Itu memang tak ada SOP lagi masa tu lain lah. Sekarang kalau bila dah wujud SOP ni, selalunya memang Allah Ta'ala muliakan yang ni orang-orang yang taat pada perintah Allah, maka dia mudahkan taat perintah pemerintah yang lain. Orang yang mencuaikan perintah Allah, maka dia boleh mencuaikan perintah orang lain. Jadi natijah daripada sifat taat kepada Allah itu, kita mudah taat kepada mak ayah kita, mudah taat pada suami kita, mudah taat kepada pemerintah dan perkara-perkara kebaikan. Dan insya-Allah jadi ada kita punya ustaz bagi tahu, minta penerangan berkenaan dengan pakai mask masa solat. Dalam rukun solat ni ada 7 anggota yang wajib sujud kan, iaitu kita punya kaki kita, lutut kita, tapak tangan dan juga dahi. Namun sunat muakkad ataupun dia kata masyrulah dalam perkara yang menyebukkan untuk menjaga sunat ialah hidung dicecah ke lantai. Namun cecah ke lantai itu masuklah, kita pakai mask pun cecah juga lantai. Yang makruhnya ialah kepala ditonjet tapi tanpa mencecah hidung. Itu pendapat yang orang kata yang selamat lah di pandangan ulama. Yang paling bagus sekali ialah zahir hidung ni cecah kepada lantai. Kalau betul tuan-tuan nak ikut sunnah betul, cecah atas tanah sebenarnya. Kita kapet ni tak tanah. Kalau betul lah, sebab zaman Nabi tu sujud atas tanah. Ada riwayat mengata dalam hadis berkenaan Lailatul Qadar kan, yang mana sahabat kata aku lihat wajah Nabi ni di dahi dan hidungnya berlumpur. Mana malam tadi tu hujan, Nabi sujud atas lumpur. Kalau nak ikutkan lah, tapi sujud atas kapet ni pun, tapi boleh diihtimalkan lagi atas, masih di atas darat tah, masih ada atas lantai lagi. Jadi dalam jangka masa SOP ni kita jagalah kita SOP kita, mudah-mudahan kita ni tak memudaratkan orang lain ataupun orang lain tak memudaratkan kita. Itu kita punya SOP setakat ni lah. Jadi setakat ni kalau kita nak meneruskan pengajian kita seperti biasa, solat berjemaah seperti biasa, kita taat yang mana kita boleh taat, mudahkan. Dan kita harap suatu hari nanti Allah SWT angkat wabak ini, kita dapat nikmati semayang rapatkan saf,
dapat kuliah bebas daripada mas ni. Dan kalau tuan-tuan dengar daripada media massa ni, ada orang-orang yang mengatakan ini teori Freemason lah, apakah tu, sabar, pedulikanlah. Itu terlampau ulah sangat dengan teori-teori. Teori ni benda yang belum betul lagi, nama pun teori, kan. Jadi yang betul ni ialah ini satu ujian daripada Allah. Allah nak kita insaf, taubat atas dosa kita. Lebih lagi kita nak buat hubungan baik dengan Allah. Banyakkan zikrullah, banyakkan sedekah, banyakkan kita berkasih sayang, menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim tu bukan salam tuan-tuan, setakat salam dia, banyak benda kita boleh buat. Tali silaturahim, tolong orang susah, bantu orang susah, ulurkan sedekah. Ini semua perkara yang menarik rahmat Allah. Bangun malam menangis, doakan saudara dia yang susah, yang sakit dan sebagainya. Itu silaturahim juga. Bukan kunjung-mengunjung je. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita yang kita tangguh pada bulan lepas. Pada muka surat 7, iaitu bab ketiga, babul istiqmalul khalqi walau ma'al kufar. Betul minum air sikit lah. Dia lepas minum kopi ni tekak nak kena air bilas kan. Saya ni kaki kopi. Tadi saya paksa rumah dia belok McDonald tu, beli cappuccino tu. Nak beli Starbucks tak larat kan. Sebenarnya kan kopi yang paling baik lah kopi yang dimasak, direbus. Itu yang paling bagus lah. Yang kita minum ni ialah biji kulit kopi. Nescafe semua ni kulit dia yang dibuat supaya kopi. Bismillah. InsyaAllah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya nak minta izin pada pihak pengerusi untuk kita tangguh majlis pukul 8 suku, boleh tak? Pasal 8-10 minit masuk waktu kan. Kita drag sikit 5 minit lah. Pasal tadi kita ambil masa ucapan sebagainya kan. Baik boleh Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhallahu ila Ibrahim alaihi salam ya khalili hasin khuluquka walau ma'al kufar tadkhulu madakhila al abrari wa anna kalimati sabaqat liman hasuna khuluquhu an uzilluhu tahta arshi wa uskiyahu min hadirati qudsi wa udniyahi min jiwari rawahul Tabarani. Yang ini berkenaan dengan babul istiqmalul khalqi walau ma'al kufar, ataupun babul istiqmalul khuluqi walau ma'al kufar, iaitu bab pada menyatakan perbuatan akhlak yang mulia walaupun kepada orang-orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai kekasihku, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik walaupun terhadap orang kafir. Engkau akan termasuk dalam golongan orang yang baik, yakni orang yang mendapat kebaikan daripada Allah. Sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, tidak mengungkapkan kata-kataku kepada orang-orang yang berakhlak baik bahawasanya sesungguhnya aku telah mengungkapkan kata-kataku kepada orang yang berakhlak baik bahawasanya aku akan menaunginya di bawah arasku, memberikannya minuman daripada syurgaku, dan aku mendekatkannya di sampingku. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dalam hadis ini, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan dengan Allah SWT, ialah Allah SWT ini sebuah hadis kursi. Sebuah
hadis kursi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu ulama dia karang arba'in kursiyah, 40 hadis kursi. Hadis kursi ni ialah hadis yang mana Nabi SAW bersabda dengan mengatakan ini daripada Allah. Maka Allah yang menyampaikan, Allah ceritakan hal dia. Allah sendiri kata, lebih kurang begitulah. Satu, kalau hadis kursi ni dia bukan Al-Quran. Dia bukan daripada Al-Quran. Dia masih lagi hadis yang kita ini para ulama muhaddithin mengukuri dengan rijalnya, dengan dengan sahihnya, dengan dhaifnya, dan juga ada jahar wa ta'dil pada rijal-rijal dan sebagainya. Itu hadis kursi. Tapi Al-Quran tak ada. Al-Quran walaupun memang hadis yang meriwayatkan Al-Quran, maka hadis yang meriwayatkan Al-Quran itu sahih. Ada yang hadis yang riwayatkan tu sahih. Ada yang maksudnya walaupun ada hadis itu walaupun dhaif, tapi ayat Quran itu sahih. Qat'i. Sebab sahabat-sahabat meriwayatkan secara mutawatir. Banyakkan ayat Quran itu riwayat secara mutawatir, yang riwayat oleh menyeluruh ramai sahabat riwayat, iaitu lebih daripada 2 ataupun 3 orang. Jadi hadis ini ialah Allah sendiri mewahyukan kepada siapa? Kepada Khalili, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Ibrahim, iaitu berakhlaklah mulia. Berakhlak dengan akhlak mulia walaupun kepada orang yang kafir. Di sini apa yang ditekankan pada para ulama ialah walaupun orang kafir itu pun diperintahkan Allah Ta'ala untuk berakhlak, bermakna orang yang Islam lebih berhak mendapat akhlak yang mulia. Orang yang beriman berhak mendapat kemuliaan. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni maksudnya kefahaman yang bertentangan. Kalau Allah perintah kepada orang kafir pun Allah suruh berakhlak, takkan Allah tak suruh berakhlak dengan orang beriman? Betul tak? Maknanya orang beriman lebih lagi kita berakhlak. Jadi kalau kalangan orang beriman ini, siapa yang kita nak berakhlak? Berakhlaklah pertama sekali dengan mak ayah kita. Kedua ialah masyayikh kita ataupun para guru kita. Kemudian akhlak kita dengan anak-anak, akhlak kita dengan penduduk setempat dan sebagainya. Panjang lagi lah. Tapi rumusannya nanti ialah akhlak tu terbahagi kepada 4. Kepada siapa nak kita nak berakhlak? Yang pertama, berakhlak pada Allah. Berakhlak kepada Allah. Ustaz, betul kena berakhlak dengan Allah? Sudah tentulah kena berakhlak dengan Allah. Sebab Allah tu Allah yang mencipta kita. Bagaimana cara nak berakhlak? Bagi orang yang maksudnya orang awam, berakhlaklah dengan Allah dengan mentaati segala syariatnya. Mentaati syariat di sini ada 2. Satu, melaksanakan perkara yang wajibat, perkara yang wajib-wajib, dan juga meninggalkan perkara yang mungkarat, perkara-perkara yang ditegah. Itu berakhlak dengan Allah lah. Apa mendapat tuan-tuan orang sihat turun badan tak solat? Kan dia tak berakhlak dengan Allah. Allah bagi dia makan, Allah bagi dia minuman, Allah bagi udara, bagi dia bernafas, tapi dia tak nak. Macam kita lah, anak kita kan, bah nak beli buku, cikgu suruh beli buku ni, beli. Bah cikgu nak ni, bah nak ni, okey. Long, tolong ayah ambil dia, malah lah. Apa pendapat tuan-tuan? Tapi ayah dah sempurnakan dah sebagainya, tapi anak tak taat. Begitulah tak taat pada Allah. Tak taat pada Allah, mengingkari Allah, itu merupakan tidak berakhlak pada Allah. Jadi cara nak berakhlak dengan Allah mudah. Allah lah paling mudah nak berakhlak sebenarnya, iaitu melaksanakan perintahnya yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, dan juga membanyakkan amal-amalan sunat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan meninggalkan juga perkara syubhat dan makruh. Itu akhlak dengan Allah. Kemudian akhlak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ada kaitan dengan Rasulullah, berakhlak dengan Nabi itu dah tentu, iaitu caranya ialah banyakkan selawat, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu beramal dengan segala sunnah-sunnahnya, jangan kita engkar sunnah-sunnahnya, kan? Contohnya pakai jubah,
pakai serban. Ada setengah orang ni kata pakai serban ni tak ada hadis sahih pakai serban. Tapi Nabi pakai tak serban? Orang Arab biasa memang pakai serban, dan bila Nabi SAW pakai itu sebagai pakaian Nabi, maka sunnah lah. Itu bukan masalah orang Arab ataupun tidak orang Arab. Memang Nabi orang Arab, tapi bila Nabi itu nisbahkan Nabi dan Nabi memakainya, maka itu sunnah Nabi, sunnah adat pada masa itu. Kalau kita tak mampu pakai serban setiap masa, jangan kita engkar. Tak mampu pakai kopiah, tak ada masalah. Benda yang sunat. Kalau tuan-tuan pakai, tuan-tuan yang untung. Tak pakai, kita juga yang walaupun tidak berdosa, tapi ada kerugian. Kenapa? Perkara yang mudah pun tak boleh pakai. Nampak tak? Kemudian jangan kita rasa cemuh dengan apa kaitan orang yang nak mengambil berkat daripada bahagian Nabi. Baru ni ada isu capal kan. Isu capal Nabi. Apalah orang ni pakai capal, lambang capal. Salah ke tuan-tuan? Kalau pakai baju rock, gambar orang tengah menyanyi, boleh pula. Gambar krokodil, lambang krokodil, lambang polo. Tak pernah orang cakap apa, lambang capal, bid'ah, syirik. Betul tak? Lambang Negeri Sembilan, jata, tak ada pun orang kata syirik. Tak ada pula orang kata apa, benda tu harus Tapi bila pakai Rasulullah yang capal, ni tak ada hadis sahih lah, tak ada apalah. Asal Nabi tu kaki ayam ke? Nabi pakai kaki ayam kan? Nabi tak pakai. Nabi orang yang paling smart sekali. Nabi lah orang paling kemas dengan kasut dia, dengan rida dia, dengan jubah Nabi, dengan ghamis Nabi, dengan serban Nabi. Mana ada orang lebih segak daripada Nabi kan? Jadi pakai capal, lambang capal, apa ada masalah? Lambang capal. Pakai itu sebagai satu, orang panggil apa, walaupun tak dapat pegang capal Nabi, at least ada jugalah salah satu ukiran daripada capal tu ada kat kita. Mudah-mudahan dengan ukiran tersebut kita mengambil berkat tabarruk, supaya apa, besok pun kita dapat mengamalkan sunnah Nabi itu. Pakai capal Nabi. Memang sekarang tak beli capal Nabi pun mahal tuan. Saya tengok kawan saya beli pun dekat 200 lebih. Tak apalah, 500 beli lah kan. Apa dah sunnah Nabi, nak amal sunnah kan. Kasut tak apa-apa pun, bata ke apa pun kita beli, tak ada kira pun. Betul tak? Kalau masuk tandas pun tak ada masalah. Ini kan capal Nabi. Kalau kita pakai, dah tentulah kita dapat amalkan sunnah. Kalaupun nak zahirkan sunnah Nabi itu, zaman sekarang ni memang payah. Pasal Nabi kata apa? Man ahya sunnati man ahya sunnati fi fasadil ummati walahum ajrum mi'atu syahid. Nabi kata barang siapa yang menghidupkan sunnah aku pada zaman kerosakan umatku, maka baginya 100 syahid. Satu sunnah. Ini orang amal sunnah semua bid'ah, tak betul. Apa semua tak betul. Pakai kopiah tak betul, tak ada hadis Nabi sahih, tak pakai rida tak betul pun, tak ada hadis sahih, pakai serban. Jadi apa yang sahihnya? Nampak tak? Orang dia berpakaian Islam tapi mencemuh Nabi. Tak ada. Orang amal sunnah dihalang. Ini fahaman-fahaman radikal ni bahaya tuan. Orang pakai serban pun salah. Bayangkanlah. Sebab tak ada asar, tak ada hadis sahih. Banyak hadis lagi banyak hadis Nabi pakai serban. Pasal mungkin kalau dia tak faham dengan hadis tadi, akhirnya dia merosakkan fikiran ni, dia cuba merosakkan fikiran orang lain. Ini isu capal lagi, isu serban. Lagi apa lagi, besok tak tahulah apa isu lagi. Ini kerosakan yang berlaku pada orang-orang yang dipanggil ghairul muqallid. Ini orang-orang yang tak bertaklid dengan mazhab, tak memahami apa sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Antara beliau kata apa, Nabi tu apa bukti hadis Nabi capal sampai ke Arash. Capal Nabi pergi menghadap Allah kan, semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, betul tak? Nabi pergi Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Apa dia kata, apa hadis dalil Nabi yang capal tu sampai ke Arash? Asal Nabi daripada Mekah ke atas tu pakai kaki ayam ke? Tu tuan-tuan, pakailah akal sikit.
Nabi naik dengan pakaian Nabi lah. Betul. Ini kata tak ada hadis sahih. Bila Nabi pergi tu makna seluruh. Nabi pergi dalam keadaan jaga, tuan. Nabi bukan pergi mimpi. Kan? Kisah Isra Mi'raj tu, kisah yang nyata, yang jaga dalam keadaan betul. Bukan Nabi pergi bangun tidur sedap, aku dah solat. Bukan. Nabi pergi tu dengan jasad roh Nabi, pergi dengan pakaian Nabi, dengan ridak Nabi, dan capal Nabi, pergi naik. Ini orang saya pun tak faham akhir zaman ni macam mana lah. Itu akhlak mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu akhlak yang wajib. Mencintai Rasulullah, berusaha untuk mencintai Rasulullah, itu usaha yang mendapat pahala. Menghidupkan majlis-majlis maulid di rumah, dengan niat untuk berakhlak dengan Rasulullah, untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi, itu akhlak yang dia baik, sangat baik. Ada pula yang sekarang kata apa, kita ni tak boleh puji Rasulullah lebih-lebih, dia kata. Dia kata ada hadis Nabi kata, Rasulullah kata jangan panggil aku Sayyidina, kata. Memanglah Nabi kan orang tawaduk. Macam tuan jangan panggil saya tuan kan. Ataupun kita kata dengan kita, janganlah panggil saya ni ustaz, saya tak. Walaupun dia ustaz, tapi ustaz apa, saya panggil lah ustaz juga. Sebab kita cakap tu tak ada tawaduk. Kan? Nabi cakap janganlah panggil aku Sayyidina. Kan? Maksudnya lah apa? Nabi tawaduk, Nabi tak nak, tak apalah panggil aku Rasulullah pun jadilah. Tapi kerana kecintaan, kan? Macam kita tulis surat kat kita punya orang dulu, tulis surat dekat bini-bini dia lah, berkelana kepada kekasihku yang cantik, yang rupawan, sekian baru letak nama, betul tak? Tapi kalau puji diri dia boleh pula. Dah tu kan. Awak ni bagus lah. Tak apa. Okey lah. Rasulullah tak boleh. Rasulullah tak boleh puji-puji Rasulullah je. Sallallahu alaihi wasallam pun tak payah. Punya teruk punya orang. Pelik lah orang macam ni kan. Macam mana dia nak mengatakan dia cinta dengan Rasulullah? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Masjidil Haram, satu nama Nabi pun tak ada dalam masjid. Teruk tak teruk kan? Betul. Tuan-tuan pergilah Mekah, cari nama Rasulullah. Kalau tuan-tuan boleh jumpa, memang hebat lah. Masjid Nabawi pun tak ada nama Rasulullah. Ada satu je, itu bukan dekat kawasan mimbar. Kan? Wama Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Itu pun ayat Quran. Kan? Itu pun ayat Quran. Nama Rasulullah pun tak ada. Dulu kat Madinah tu, kat pintu Babu Salam ada satu macam muzium Rasulullah. Ada replika rumah Nabi, replika sekian. Depan masjid tu, depan Masjid Nabawi tu ada satu muzium Al-Quran. Bila muzium Nabi ni ramai orang datang, dia tutup muzium tu. Dia pindah kat jauh tempat supaya orang tak dapat datang. Supaya orang tak baca Quran. Quran tu penting, dia kata. Quran memang penting, qat'i tuan-tuan, betul, sebab dalam sumber hukum, sumber istidlal dan sebagainya. Tapi jangan lupa Rasulullah pun ada sumber yang penting, pasal Rasulullah itulah yang menyampaikan Al-Quran. Habis asar Nabi dihancurkan. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, kalau tuan-tuan pergi ke Safa Marwah kan, Safa Marwah, selalu kita habis sa'i di Marwah, betul? Tuan-tuan keluar dekat base pertama tu, keluar je tandas, betul tak? Tandas. Itu rumah Sayyidina Khadijah tu. Dia buat apa? Tandas, tuan-tuan. Dia bina, jadikan tandas. Supaya rumah tu dihancurkan, hancurkan supaya orang tak boleh jangan datang pergi buat perkara syirik. Mana ada orang nak buat syirik kat rumah tu, tuan-tuan? Datang tengok je. Ada satu pintu rakam, pintu nombor 9, pintu nombor 4 atau pintu nombor 9, Babun Nabi ditutup. Pintu Nabi, nama pintu Nabi ditutup, tak bagi masuk. Teruk tu, saya kata apa benda lah, dia orang anti tu dengan Nabi kan. Tapi jangan selawat, pergi makam Nabi selawat, bid'ah. Kita bukan nak minta dengan Nabi, kita nak mudah-mudahan datang ke makam Nabi itu kita berdoa. Doa apa? Doa Allah berdosa kita, berdosa mak ayah kita, berdosa anak kita, sebab kita mengunjungi Nabi.
Nabi kata barang siapa yang menziarahiku semasa menziarahiku semasa aku mati, maka dia sama juga menziarahiku semasa aku hidup. Mati tu nisbah kita, tapi Nabi hidup di makam dia. Bila bagi salam, Nabi akan jawab. Tuan-tuan, bagi salam banyak-banyak kat Nabi. Boleh tak bagi salam banyak-banyak? Boleh. Memang ada kisah Rasulullah SAW sampai satu tempat, kaum wanita, Nabi bagi salam. Kat belakang tabir tu perempuan namanya. Assalamualaikum. Pertama je tak jawab. Rasulullah ni salam tu. Main-main. Suami pun kalau bagi salam, isteri tengah semayang sunat, kena berhenti semayang. Waalaikumsalam. Jawab suami salam dulu. Jangan main terjah je. Begitu juga anak. Anak tengah solat sunat ke, mak Assalamualaikum, berhenti semayang. Jawab salam mak dulu. Sebab jawab salam tu wajib. Ini Nabi bagi salam. Kali pertama yang main tu. Kali pertama Nabi bagi salam tak jawab. Kali kedua pun bagi salam, Nabi bagi salam tak jawab. Kali ketiga baru Nabi bagi salam, baru mereka jawab. Jadi Nabi tanya, kenapa tak jawab salam aku pertama? Maka sahabiah ni kata apa? Wahai Rasulullah, kami nak doa engkau. Kan bagi salam tu doa. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kali ketiga tu kami jawab. Mana Rasulullah pun senyum. Tengok orang wanita punya cerdas, nakkan pahala dan doa Nabi tu. Jawab soalan, jawab salam yang ketiga. Itu sampai makam Nabi, jawab, bagi salam banyak-banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Biar Rasulullah jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kita tak ada datang pun minta sehat lah, minta bagus lah, tapi bagi salam banyak-banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya man wahyillah, yang diturunkan kepadanya wahyu dan sebagainya. Itu akhlak dengan Rasulullah. Jadi adab sunnah Nabi ni, maka ulama menggariskan ada dua. Satu, sunnah ibadah, dan sunnah dalam muamalah. Sunnah ibadat dalam perkara ibadat, ketauhidan dan sebagainya, dalam hukum syarak itu dipanggil ibadah. Satu lagi sunnah muamalah, sunnah kita bermuamalah dengan hamba Allah yang lain, dengan masyarakat orang Islam, dengan isteri, anak, pinak dan sebagainya. Ada sunnah Rasulullah. Ada setengah ulama mengatakan sunnah ni terbagi pada tiga. Itu sunnah surah, sunnah sirah dan sunnah sarirah. Sunnah surah iaitu rupa paras Rasulullah. Kedua, sunnah sirah, iaitu perjalanan kehidupan Nabi itu, daripada Nabi SAW bangun tidur sehingga Nabi SAW tidur balik. Satu, para ulama suka menyusun kitab itu. Bermula Nabi itu seperti Sunan Tirmizi dan sebagainya. Nabi bangun tidur, Nabi berhadas, mengambil wudu, mandi, kemudian solat dan sebagainya. Sunan-sunan ni ialah, kalau kita bagi susunan lah kan, iaitu urutan kehidupan Nabi itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab adab, contohnya ada adab bangun tidur. Contoh Imam Ghazali rahimahullah tulis kitab Bidayatul Hidayah. Permulaannya ialah bangun tidur bagaimana cara Nabi, kemudian berhadas, kemudian istinja, kemudian wudu, kemudian mandi, solat dan sebagainya, ikut urutan. Di situ ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan Rasulullah. Dan mencintai dengan orang yang dicintai Rasulullah, itu berakhlak dengan Rasulullah. Berakhlak dengan Rasulullah. Ada mana kalau kita mengingkari sahabat-sahabat ni menjadi kafir pun ada. Satu, para ulama bersepakat, jikalau satu orang, kalau orang mengingkari para sahabat, maka jadi kafir. Sebab sahabat-sahabat ni ada meriwayatkan Al-Quran. Bahkan lagi Sayyidina Abu Bakar, sehingga kan kerana dia Allah turunkan Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Apabila dalam ayat tu kata apa? Dan apabila mereka dua orang sahabat berada dalam gua, maka salah seorang daripada itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, la tahzan, janganlah kamu takut, innallaha ma'ana. Siapakah orang yang bersama Rasulullah pada masa tu? Dalam gua Sur tu kan, siapa yang bersama Rasulullah masa tu? Dah tentulah Sayyidina Abu Bakar. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan khas untuk Sayyidina Abu Bakar dan dengan Rasulullah semasa peristiwa
hijrah. Dan ada kelompok-kelompok seperti Syiah dan sebagainya, sebagian daripada Syiah mengatakan Sayyidina Abu Bakar ni kafir. Munafik lagi. Ini memang terkeluar daripada Islam lah. Pasal ayat Quran tu mentanzihkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mensucikan Sayyidina Abu Bakar. Iaitu Allah muliakan dia dengan Al-Quran. Turun kerana dia. Ini sudah berakhlak lah dengan orang yang dicintai Rasulullah, isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin, anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, perlu dicintai, dikasihi. Dan sekarang, kalau sekarang memanglah Rasulullah dah tak ada, anak Nabi pun tak ada, dah tentu, tapi zuriat Rasulullah masih berkembang biak. Berkembang biak. Kalau kita kat Malaysia ni biasa panggil keturunan Said, keturunan Syarifah, keturunan Wan, Tuan, itu mereka ni keturunan Rasulullah. Maka walaupun kita tak dapat berakhlak dengan Rasulullah SAW secara terus, tapi kita boleh berakhlak dengan Rasulullah dengan cara menyayangi dan mencintai keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, tanpa ada gulu, tanpa melampaui batas. Sampai kalaulah ada yang terbuat maksiat, kita pun tak apalah, dia tu tak buat, dia tu Rasulullah, jangan kita kena sokong maksiat dia, salah lah. Maksiat lah, itu dia dengan Allah lah. Kita pun dengan Allah lah. Orang lain takkan tanggung dosa kita, kan? Baru ni ada kawan saya, dia hantar satu video klip kelakar lah dekat WhatsApp. Dia kata apa, Ustaz boleh ke macam ni, kata Cesar orang beli nombor, kan? Member ni jual nombor, beli nombor. Dia kata, saya beli nombor ni tapi dosa awak tanggung. Tak nak dosa, saya tak nak tanggung. Dosa awak tanggung lah, kata. Maknanya kalau cerita tu dia punya pengajaran ialah Allah Ta'ala akan tanya dosa kita. Allah tak tanya dosa orang lain pada kita. Ni apa cerita, kau kenal tak dia? Dia buat apa? Allah takkan tanya hal maksiat yang kita buat. Jadi perlu kita muhasabah diri kita, tuan. Dan kemudian nanti insya-Allah akan masuk akhlak dengan makhluk dan juga akhlak dengan diri sendiri. Itu maksud daripada akhlak yang dituntut dalam tasawuf. Dan akhlak yang sebenar ialah akhlak nabawiyah ataupun muhammadiyah. Akhlak yang paling besar. Satu, Allah bangkitkan Nabi ialah sebagai innaka la'ala khuluqin azim. Semua Nabi itu adalah mengatasi akhlak yang mulia. Wallah ta'ala alam. Ada soalan, Tan? Dah lepas suku dah. Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya menaiki bukit Tur di Palestin. Bagaimana kita yang dekat Asia ni semua? Itu saya pun tak pastilah. Tapi memang ada bukit. Dia bukan Bukit Sur. Nama bukit tu bukit apa saya lupa lah. Tapi memang ada dalam kitab Bupitan karangan Imam Abu Naim. Dalam kitab tersebut memang ada terang kan contoh perjalanan kiamat kubra. Dia panggil Malhamah Kubra. Itu berlaku bagaimana nanti ada peperangan yang besar antara orang-orang barat dengan orang timur. Rasulullah, orang Islam akan bantu orang barat, kemudian dia khianat, orang barat menang lawan orang timur, kemudian dia khianati oleh orang-orang barat. Baru datangnya Al-Masih Dajjal lawan dengan orang barat, kemudian turunnya Dajjal bersama dengan orang barat tadi menentang orang Islam, maka datang Imam Mahdi lawan pun, akhirnya turun Nabi Isa. Panjanglah cerita dia, tapi bagaimana keadaan macam tu ialah yang saya tahu ialah apabila datangnya Imam Mahdi nanti, maka kita dah ada khilafah, dah ada orang panggil apa, khalifah lah, Imam Mahdi. Nama dia sama dengan Nabi Muhammad juga, Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah juga. Maka pada masa itu semua kena taat setia, dan dia dipanggil mujaddid pada masa itu, membawa keamanan dan sebagainya. Tapi orang berkenaan dengan soalan tu saya pun tak tahulah. Tapi mungkin insya-Allah siapa yang bersama dengan dia lah,
bersama dengan bersama dengan Imam Mahdi dengan Nabi Isa itu akan tinggal di bukit tersebut. Dan kemudian akhirnya Yajuj Majuj tadi tu akan mati. Allah bagi penyakit selsema pada dia dan dia akan mati di pinggir-pinggir laut dan pinggir-pinggir sungai. Saya tak tahulah, ini semua kebanyakan setengah ulama katakan ini metafora, perbandingan cakap. Mungkin dan Yajuj Majuj tu ialah orang ataupun sejenis makhluk ataupun virus ke, saya pun tak pasti kan. Ini mungkin lah, cuma keadaan dia belum diketahui secara zahir kerana belum datang lagi benda tu. Walaupun macam mana pun memang ada hadis Rasulullah, satu hari Rasulullah tidur di rumah Sayyidina Zainab radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah bangun, Rasulullah kata, celakalah orang Arab, sesungguhnya tembok Yajuj Majuj telah terbuka sebesar ini. Nabi tunjuk kan, besar ini. Kemudian Sayyidina Umar pun datang, lepas Sayyidina Umar perintah, Sayyidina Umar hantar orang pergi tengok tempat, cari tempat tu, dan mereka temu dan tempat tu dah pecah. Tempat tu dah pecah dah, tak tahu mana orang tu berada. Wallah ta'ala alam. Nanti kalau tuan-tuan ada masa ni, kita boleh lah buka, minta ustaz-ustaz yang mahir dalam ilmu fitan ini, ataupun panggil fiqh tahawulat. Ada fiqh tahawulat tu dikarang oleh Al-Imam Dr. Habib Abu Bakar Masyur Al-Adni, seorang ulama besar di Yaman, karang kitab fiqh tahawulat itu. InsyaAllah lepas PKBB nanti boleh minta lah. Ada sahabat-sahabat saya, Ustaz Sa'id, ini memang belajar kitab bab fitan. Kalau tuan-tuan nak, boleh buat seminar satu hari ke, boleh panggil beliau datang. Boleh InsyaAllah. Ada soalan lain? Soalan-soalan, kalau tak ada soalan lain, kita insyaAllah kita tanggung majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.